Projek Hebat Sains telah menghasilkan sumber pengajaran yang dibentuk untuk membantu anda mengajar kurikulum sains dan membangunkan kemahiran berfikir pelajar-pelajar anda. Pada hari ini, kami berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang dengan Puan Adlin Premla anak perempuan Vincent Ramesh yang sedang menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan kelas baharunya pada permulaan tahun akademik. Dalam sesetengah modul, pelajar membangunkan pemikiran mereka menerusi inquiry dibimbing yang dimasukkan ke dalam modul konstruktivisme. Kita pembelajaran 5E, fasa pelibatan, fasa penerokaan. Tengah sekali berwarna lama untuk membiak. Hal ini disebabkan ada antara mereka fasa penerangan. Kalau lukis fokus maksudnya buaya makan. Bukan penyakit. Fasa pengolahan. Lah, jadi sekarang dan fasa penilaian. Lihat visual di hadapan. Apakah gambar ini? Buaya. Okey, di sini saya ada satu soalan untuk kamu. Apakah yang akan berlaku sekiranya buaya pupus? Apa maksudnya pupus? Makin lama makin berkurang dan akhirnya tiada langsung di dalam sungai tersebut. Anda akan mendapati bahawa guru tidak bertanyakan soalan kepada pelajar sebagai keseluruhan kelas yang akan memberikan jawapan rawak. Guru akan meminta pelajar berbincang secara berpasangan sebelum bertanya kepada pasangan berbeza tentang idea mereka. Kaedah ini memberikan masa berfikir kepada pelajar dan penglibatan lebih ramai pelajar. Dan sekarang perbincangan anda? Apa itu buaya makin berkurang. Itu haiwan seperti ikan, udang dan katak, dia semakin banyaklah sebab buaya tak ada mati. Itulah. Berkurang ah. Betul lah, betul. Jadi untuk soalan 1. Okey, saya nak kongsi idea dengan siapa nak jawab? Saya pilih Intan. Bilangan populasi memerang dan biawak akan bertambah. Mengapakah memerang bertambah? Kerana apabila buaya semakin pupus, jadi tiada haiwan yang akan makan memerang dan biawak. Maka populasi bilangan haiwan tersebut akan bertambah. Bagaimana kalau ikan dijangkiti sesuatu penyakit? Haiwan yang memakan ikan iaitu memerang akan mencetuskan kekurangan makanan dan mereka akan mati kalau ia berterusan. Guru memperkenalkan simulasi komputer dan kemudian memberikan masa kepada pelajar untuk menjalankan inquiry. Tikus naik ke darat dari kapal dan memakan telur burung serta anak burung di dalam sarang. Serta-merta bilangan tikus terus meningkat dan populasi tikus semakin berkembang. Okey, kita klik seterusnya. Okey, klik seterusnya. Adakah dengan menempatkan burung hantu di kawasan yang dipenuhi dengan tikus membawa sebarang perbezaan? Okey, terdapat suatu ikon tikus dan suatu ikon burung hantu di atas, warna kuning. Anda boleh menukar bilangan tikus, okey, dengan mengisi menaik nombor dan klik mula kira untuk menjana graf bagi menunjukkan populasi tikus. Anda boleh mengubah nombor atau bilangan tikus dan burung hantu setiap kali, tetapi ingat dua peringatan di sini. Yang pertama, klik set semula sebelum mengisi nombor baru. Faham? Klik set semula sebelum mengisi nombor baru. Yang kedua, kamu perlu menggunakan nombor yang lebih kurang 50 atau di bawah 50. Jangan gunakan nombor yang terlalu besar. Jadi anda boleh menggunakan interaktif ini secara bebas dengan mengisi bilangan burung hantu, mengubah bilangan tikus, penghijrahan dan penyakit.
dan sila lihat pelbagai graf. Baiklah, ini adalah satu graf yang menarik. Jadi sila lihat apakah yang berlaku kepada ini populasi tikus. Apakah yang berlaku kepada populasi tikus? Dia makin banyak. Banyak. Lepas tu adakah dia terus bertambah? Tak, dia menurun sedikit. Lepas menurun, kenapa dia tak terus menurun? Kenapa dia menurun? Sebab dia ada penyakit. Penyakit, baiklah. Dia menurun disebabkan ada penyakit. Kenapa dia tidak terus menurun? Sebab tikus ada daya tahan untuk penyakit. Penyakit. Okey, dia dah ada daya tahan untuk penyakit, maka seterusnya graf menjadi macam mana? Jadi naik balik. Naik balik. Lepas tu dia turun balik. Kenapa dia turun balik? Sebab daya saing untuk makanan. Daya saing untuk makanan. Okey, selain dari itu mungkin ada penyakit lain yang dihidapi oleh tikus. Okey. Jadi cuba kamu buat untuk helang burung hantu. Anda akan mendapati sila yang lihat guru paparan memberikan hadapan. soalan Di sini kepada terdapat pelajar untuk 4 dibincangkan soalan. dalam kumpulan mereka dengan Apakah menggunakan yang berlaku soalan kepada tersebut populasi sebagai tikus agenda dan burung perbincangan. hantu? Sekiranya burung hantu dibawa masuk, situasi yang kedua, bilangan burung hantu ditambah. Situasi ketiga, bilangan tikus bertambah. Situasi keempat, bilangan tikus berkurang kerana dijangkiti penyakit. Kemudian, guru bertanya kepada kumpulan tentang idea dan penerangan mereka berdasarkan pengalaman mereka menggunakan simulasi. Tetapi cikgu, apabila populasi tikus berkurangan, bilangan burung hantu akan berkurang kerana mereka mempunyai saingan terhadap sumber makanan. Bilangan tikus bertambah. Apakah kesan? Jika bilangan tikus bertambah, populasi burung hantu akan bertambah untuk sementara waktu kerana mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Oh, bagus. Lepas tu, kemudiannya bilangan burung hantu akan berkurangan kembali apabila populasi tikus berkurangan disebabkan burung hantu tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Baik. Okay. Baiklah, seperti yang kita kongsi idea tadi, pelbagai idea dari rakan-rakan anda memang menarik dan memang kreatif ya. Jadi, kita lihat soalan tu, kita kembali kepada soalan tadi. Apakah yang berlaku kepada populasi tikus dan burung hantu sekiranya burung hantu dibawa masuk? Sekiranya burung hantu dibawa masuk, populasi burung hantu bertambah. Dan apakah yang berlaku kepada populasi burung tikus? Tikus akan berkurang kerana dimakan oleh burung hantu. Dan adakah pertambahan burung hantu itu akan berterusan? Tidak, kerana lama-kelamaan ia mempunyai persaingan. Peringkat ini melibatkan input guru. makanan. Sebaik saja Maka, pelajar ia telah kekurangan membina makanan, sebanyak burung mungkin hantu kefahaman akan akan konsep berkurang tersebut. pula. Dengan Dan mengukuhkan pada tahap pembelajaran, itulah tikus membetulkan naik balik apa-apa seperti salah graf yang tanggap kamu lihat dan dalam memberikan penerangan lanjut. Baiklah. Okey. Lakar graf untuk menunjukkan ramalan anda tentang bilangan haiwan dan tumbuhan di dalam sungai. Okey? Selepas 10 tahun, jika kita kembali kepada situasi sungai, jika buaya menjadi pupus, jika ikan dijangkiti penyakit, jika memerang menjadi pupus atau berlaku kemarau. Jadi, saya akan bekalkan setiap pasangan dengan sehelai kertas mahjong dengan pen marker. Anda dikehendaki berbincang terlebih dahulu, berfikir dulu dengan secara mendalam untuk melakar graf untuk menunjukkan populasi buaya, ikan, memerang dan sekiranya berlaku kemarau. Okey? Peringkat ini mengukuhkan, mendalami dan meluaskan pemahaman konsep menerusi latihan menggunakannya. Dalam hal ini, pelajar membuat ramalan dalam bentuk graf untuk menunjukkan kesan faktor berbeza terhadap populasi ekosistem sungai. Kaedah ini menggalakkan pemikiran dan pembangunan lanjut idea. Pada peringkat ini, pelajar mensintesiskan idea yang dibangunkan semasa episod pembelajaran.
Idea ini seterusnya diperluas dan digunakan. Baiklah, cikgu dah perhatikan kamu semua memerah otak untuk memikirkan secara mendalam apakah kesan terhadap sesuatu organisma apabila organisma lain pupus atau dijangkiti penyakit mengikut situasi-situasi yang telah saya berikan. Jadi, saya nampak kamu semua dah melukis graf dan yang paling penting ialah apabila kamu melakar graf, kamu dapat memberikan sebab mengapa sesuatu organisma tu berkurang atau bertambah. Jadi saya nak kamu tampil ke hadapan untuk menerangkan lakaran graf anda. Jadi kita mulakan dengan situasi yang pertama. Situasi yang pertama ialah buaya menjadi pupus. Jadi saya akan pilih satu kumpulan. Kumpulan ni sila tampil ke hadapan untuk menerangkan lakaran anda. Situasi kami adalah buaya menjadi pupus. Apabila buaya pupus, bilangan memerang akan bertambah. Ini kerana memerang tidak dimakan oleh buaya dan tidak perlu berebut makanan dengan buaya. Manakala bilangan ikan pula menurun kerana tidak dimakan oleh memerang. Manakala bilangan alga pula bertambah kerana bilangan ikan berkurangan. Ini kerana bilangan ikan telah dimakan oleh memerang. Ikan telah dimakan oleh memerang. Alga, kenapa ia bertambah? Alga bertambah kerana alga tidak dimakan oleh ikan. Bagus. Kita dah sampai ke penghujung mata pelajaran ini. Jadi biarlah saya menggulung keempat-empat situasi ini. Okey. Ini adalah sebenarnya suatu rantai makanan di sungai. Kita lihat situasi yang kedua iaitu ikan dijangkiti penyakit. Pada mulanya apabila ikan dijangkiti penyakit, populasi ikan akan menurun. Tetapi lama kelamaan ikan akan meningkat semula apabila membina daya tahan terhadap penyakit. Tapi pada ketika ia menurun, memerang pula akan turut berkurangan. Apa sebabnya? Kerana tidak kekurangan makanan, betul. Dan seterusnya, apabila memerang berkurangan, ikan berkurangan, maka buaya pun turut berkurangan sebab buaya tidak dapat memakan memerang, buaya tidak dapat memakan. Aktiviti ini memberi peluang untuk menilai pembelajaran. Penilaian sendiri, rakan sebaya atau guru digunakan. Menerusi unit ini, pelbagai pendekatan dan tugasan digunakan untuk membuat penilaian formatif. Anda akan mendapati bahawa semasa pelajar melalui kitab pembelajaran 5E, mereka akan menyatakan pemahaman mereka melalui penerangan, penggunaan analisis dan ramalan, mensintesiskan dan menilai. Dengan itu, kitab pembelajaran sangat berkesan dalam melibatkan pelajar dalam pemikiran aras tinggi. Bertanyakan soalan kepada pelajar merupakan perkara utama kaedah ini. Untuk sokongan lanjut tentang teknik menyoal dan perbincangan kumpulan kecil, sila rujuk video slide 4, soalan dan perbincangan.